secara kolektif menistimbahkan hukum, maka tubiklah hukum dadah ni haram juga, berasaskan kepada kedudukan arak, kerana arak ni menghilangkan kewarasan akal manusia, memberi mudarat kepada manusia, maka tubiklah keputusan dadah ni pun haram juga. Itu contohnya. Jadi kita menjawab persoalan baru yang dulunya tidak dibincang, tapi kerana keperluan zaman ni berlaku. Contohnya selagi yang sebut, kalau kita baca dalam buku masalah jamak semaya. Jamak semaya ni kita biasanya kalau kita musafir lah dalam mazhab Syafi'i ni. Tapi ada juga ulama berpandangan waktu kita tidak musafir pun ada keperluan untuk kita jamak. Lepas tu boleh kata boleh. Ni dia bincang. Ada ulama berpendapat boleh kita menjamakkan semaya walaupun kita tidak musafir. Dalam keadaan, contohnya kalau doktor ni dia kena buat operation. Dia menjalankan operation sampai 4 jam, 5 jam, kadang-kadang 6 jam tak berhenti. Jadi lagu mana doktor ni nak semaya? Lagu mana dia nak semaya? Dia start operation tu sebelum zuhur, pukul 12. Sudah pukul 9 petang. Lagu mana? Dia nak berhenti semaya zuhur, tak boleh pasal bahaya kepada pesakit. Maka dalam keadaan lagu ni, ada ulama berpendapat, dia kata dalam keadaan lagu ni harus bagi doktor tu jamak semaya dia. Jamak takhir. Dia sudah belah tu, dia bolehlah semaya zuhur dengan asar secara jamak. Walaupun dia tak ada pergi mana-mana, duduk dalam waktu dalam bilik bedah. Di USM, ataupun di Kota Baru, ataupun di mana-mana, tidak pergi mana-mana, dia tidak musafir. Tapi kerana keadaan yang ada pada waktu itu, maka dibolehkan kepada dia menjamakkan semaya. Cuma tidak qasar lah jamak semaya. Dan ini berdasarkan satu hadis ataupun apa yang dibawa oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni kita tahulah sepupu Nabi, dan merupakan seorang yang alim. Nabi pernah berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi pernah berdoa pada Tuhan, wahai Tuhan, faqihhu fid din, jadikanlah Ibnu Abbas ni seorang yang mahir dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah dia ilmu untuk mentafsir Quran. Jadi pernah satu kali kawan ni dia pergi kuliah. Dia pergi kuliah lepas mayasa di masjid. Dia pergi kuliah tu rapat kau ngori. Tak berhenti, dia pergi kuliah juga. Nak masuk isya dah, siapa orang bangun? Kalau kita lah ni, Tok Guru, ngorek lewat dah ni. Gitulah ibarat kita lah ni. Dari masjid tu orang bangun, teringat pada dia, ngorek nak habis dah ni. Duk pergi kuliah lagi ni. Dia kata duduk dulu, dia kata, aku tahu aku buat ni. Lepas tu, ada orang lain pula bangun, dah dekat 15 minit nak masuk isya, bangun tegur dia pula. Lagu mana kita ngorek lewat ni? Nak isya lah. Dia ada duduk, dia kata. Aku tahu, dia kata, aku buat. Akhirnya sampai masuk waktu isya, dia mengajar tak berhenti, start lepas asar sampai waktu isya. Lepas waktu isya tu barulah dia berhenti. Dia kata kita semaya jamak. Kita semaya jamak, dia kata. Jamak, al-jamak fil hadar, jamak di tempat tinggal pada waktu. Jadi semayalah ngorek dengan isya secara jamak, secara jamak. Ini ada dalam hadis lah. Lepas tu satu lagi ialah al-jamak fil hadar juga ialah dalam keadaan hujan. Nabi pernah buat bila kita pergi masjid, hujan. Pergi sembahyang ngorek, hujan. Nabi biasanya dia terus jamak dengan isya lalu. Supaya orang ni tak payah mari 2 kali pasal hujan kan. Hujan lebat, berseluk ke apa semua. Kalau tempat berseluk tu, jadi Nabi terus jamak lalu. Jadi berasaskan 2 ni, maka doktor melaksanakan operation itu, kata pandangan ulama, diharuskan kepada dia jamak untuk membolehkan dia selesai tugas dia menyelamatkan nyawa pesakit sebut. Ini contoh dia kata pembaharuan dalam fiqh, pendekatan baru, ijtihad baru dalam fiqh. Maka oleh kerana benda-benda ni berlaku perkembangan zaman, kata proses qadawi, kita juga dalam pemikiran politik Islam juga mesti berkembang. Kita tak boleh terikat 100% dengan al-ahkam sultaniyah yang ditulis oleh Mawardi. Tak boleh terikat 100% dengan siasat syariah yang ditulis oleh Ibn Taymiyah. Tak boleh terikat 100% dengan ahkam sultaniyah Abu Ya'la Al-Hambali. Tak boleh terikat 100% dengan
apa ni, Riyasul Umam, yang ditulis oleh Al-Juwaini, guru pada Imam Ghazali dalam masalah politik. Tak boleh terikat dengan 100% kitab yang tulis oleh Ghazali sendiri pada tulis kitab Al-Istiqsam, tak silap hamba tu, Fadailul Batiniyah. Bahagian akhir tu dia ada satu perbincangan tentang pemerintahan, tentang politik dalam kitab Fadailul Batiniyah tu. Bila dia menjawab pemikiran Batiniyah Syiah, dia ada satu bab khusus tentang pemerintahan. Jadi kata kalau berdasarkan pandangan Yusuf Qaradawi ini, kita tak boleh terikat 100%, kerana mereka ini menulis kitab itu memberikan pandangan sesuai dengan zaman dia, sesuai dengan keperluan pada waktu tu. Oleh kerana kita duduk pada satu zaman yang berbeza, suatu suasana yang berbeza, maka kita kena ada penilaian semula, penilaian semula kepada pemikiran. Dan benda ni sebenarnya bukan berlaku hari ni. Ulama dulu pun, kalau kita tengok sama-sama ulama, tidak serupa pandangan dia. Ibn Taymiyah sendiri dengan Abu Ya'la, salah seorang ulama besar dalam mazhab Hanbali. Abu Ya'la ni mari dulu, dia tulis Ahkam Sultaniyah juga. Lepas tu Mawardi, Ahkam Sultaniyah. Mawardi ni mazhab Syafi'i, Abu Ya'la tu mazhab Hanbali. Ibn Taymiyah ni mazhab Hanbali juga, siasat syariah. Dia sendiri berbeza pendapat dengan banyak ulama. Dengan banyak ulama. Contohnya, mau ambil contoh mudah. Nak jadi pemimpin, syarat yang diberikan oleh Mawardi, kalau tak silap hamba, ada 10 syarat. Nak jadi pemimpin negara, nak jadi khalifah, ada 10 syarat. Selain pada syarat Islam itu, dia kena pergi kepada ilmu al-muaddi ila al-ijtihad dan bagai mana dua tekar lagi lah. Tapi Ibn Taymiyah dalam buku dia Siasat Syariah, dia hanya mengumumkan 2 syarat ya. Bagi dia, orang nak jadi pemimpin ni ada 2 syarat ya. Secara umumnya iaitulah ada al-quwah wal amanah. 2 ya. Ada quwah, quwah ni maksudnya ialah kalau kita terjemah bahasa kita ni kelayakan. Ada kelayakan untuk jadi pemimpin. Yang kedua ada amanah, sifat amanah. Tu mesti ada kepada dia. 2 perkara ni cukup dah. Tidak sampai 10. Tapi ada juga ulama bui sampai belah-belah. Salah seorang ulama tu Taghribardi, tak ingat nama dia, pelik sikit pada orang. Dia ada tulis buku khilafah. Dia ni bui sampai belah-belah syarat. Tapi dia ni, buku dia ni tak berapa sahur. Jarang orang baca lah, jarang orang rojok. Tapi ada dia menulis. Dia bui sampai 12 ke 14. Tak silap hamba. Jadi nak royaknya, kita tengok di kalangan ulama-ulama yang zaman tu sendiri pun ada perbezaan pendapat dalam pemikiran politik. Ulama yang asal dulu sebut khalifah ni seorang ya, boleh dalam negara Islam, tak boleh 2. Tapi mari pandangan lain, Fakhrul Razi tak silap, bagi dia kata khalifah ni boleh lebih pada seorang. Boleh lebih pada seorang pada satu masa, dengan syarat bumi itu dipisahkan oleh laut ataupun oleh sungai. Mana kalau orang kata pun kita Malaysia dengan Indonesia, Malaysia boleh seorang pemimpin, Indonesia boleh seorang, pasal dipisahkan oleh laut. Tapi kalau kita ikut pemikiran asal dulu, dalam dunia Islam ni, walaupun ada 10 negeri ke, 20 negeri ke, khalifah ni seorang. Pemimpin ni seorang ya, tak boleh ramai. Tak boleh ramai. Maknanya kalau kita kata Perdana Menteri kat seorang dia ya. Mereka 20 putih negeri pun dia. Cuma bawah tu adalah gubernur-gubernur, kau gapo, kau menteri besar kau, lagu tu. Tapi mari pemikiran kok kedia ni dia kata boleh. Dengan syarat dipisahkan oleh laut ataupun oleh sungai, oleh air, pisah, boleh. Siapa gitu? Ibn Taymiyah pula, kerana dia zaman dia berbeza, bagi dia kata negeri-negeri Islam ni kalau ada 10 putih, boleh ada 10 orang pemimpin. Boleh ada 10 khalifah. Tak ada masalah apa. Kalau ada 20, pasal negeri masing-masing. Tapi kena ada penyelarasan. Di segi pemikiran, pemerintahan, pentadbiran, kena ada penyelarasan. Nak oyak contoh yang nak sebut ni, contoh kepada kita, supaya kita nampak bagaimana pemikiran ulama ni, ijtihad ni juga berkembang. Jadi kalau pada zaman tu pun sudah berbeza pandangan antara ulama, maka sesuailah fikiran Yusuf Qaradawi ni pada zaman kita hari ni, di mana kita menghadapi zaman yang berbeza, suasana yang berbeza, maka kita lebih-lebih lagi perlu kepada suatu pemikiran politik yang baru, suatu pendekatan yang baru, tetapi mestilah berlandaskan kepada syarak, berlandaskan kepada pemikiran. Tak boleh lari pada pemikiran asal. Jangan mari benda hak tu kalu.